Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan buat pembetulan untuk soalan nombor 14 dan soalan 15. Okey, kita mulakan dengan soalan nombor 14. Rajah menunjukkan sebuah pepejal prisma tegak. Okey, dia sudah nyatakan ini adalah bentuk prisma tersebut. Dia suruh lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Okey, apabila dia sebut skala penuh, bermaksud kamu kena menggunakan pembaris dan ukur betul-betul ikut ukuran dia dalam cm. Kalau dia cakap 7 cm, maksudnya guna pembaris ukur 7 cm. Okey, manakala pelan pepejal pula, okey, pelan bermaksud pandangan atas, dari atas. Dari pandangan atas, maksudnya mata kamu di bahagian atas sini. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, apa yang kamu nampak bila pepejal tersebut kamu kasih tekan dia pergi ke bawah sampailah dia menjadi leper. Macam itulah. Okey, contohnya. Jadi dia akan membentuk bentuk asal tapak. Okey, macam ni kan. Okey, dia akan membentuk macam ni. Okey, tetapi garisan ini bila kita sudah kamu tekan dia pergi ke bawah, dia akan terbentuk juga di sini. Terbentuk juga di sini. Okey, lepas tu sini pun ada garisan, jadi dia akan terbentuk jugalah garisan-garisan. So ada dua garisan dalam kamu punya pelan. Okey, jadi pertama sekali ambil pembaris ukur 7 cm. Okey, yang cikgu punya tiada pembaris. Kamu punya bila melukis mesti guna pembaris lah. 7 cm mesti kasih label lah, 7 cm A ke B. Okey, lepas tu kita ada A bersambung dengan D. Okey, A, D berapa cm? Sini 7, maksudnya di situ pun 7 lah. 7 cm juga. Okey, bersambung dengan D. Okey, seterusnya D bersambung dengan C. Okey, bersambung dengan C. C bersambung dengan B. Okey, lukis. Okey, bila kamu sudah lukis, ada dua garisan di sini. Okey, garisan ni pun kamu kena tengok juga. Dia sini hanya 3 cm. So, dari tepi 3 cm. Okey, dari tepi 3 cm. Kamu ukur 3 cm. Dari tepi 3 cm. Okey, garis. Okey, lepas tu tengok lagi. Dari tepi sini 2 cm. Kalau dari tepi sebelah B sini, dia 2 cm. So, ambil pembaris juga. Ukur 2 cm dari tepi. Okey, garis. Okey, macam itulah. Okey, jadi kalau sini 3 cm. Okey, kita ada 3, sini ada 2. Berapa di tengah-tengah? Maksudnya kita ada 2 cm. Okey, jadi kamu kasih label semua sekali juga. Okey, kamu kena bayangkan A ni, okey, bila kita ambil daripada atas, dia akan bertemu dengan huruf F. Kan? So, kena label A, F. B pula, ini dia punya pasangan dengan K. Kamu bayangkan dari atas kamu tolak dia pergi ke bawah. Tolak pergi bawah, maksudnya K ni akan jumpa dengan B. L jumpa dengan C. E, bila kamu turun ke bawah, dia akan jumpa dengan D. So, semua kena kasih label. Okay, B pasangan dia dengan K. C dengan L. D dengan E. Okay, cara lukis label tu tidak kisah. D dulu boleh, E dulu pun boleh. Okay. Okay, di tengah-tengah ni kita ada huruf G dengan H. So, tulislah H, G. Di sini pula kita ada M dengan J. M, J. Okay, maka dapat 4 markah. Okay, kita pergi pula kepada soalan B. Okay, soalan B, sebuah pepejal lain. Okey, berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat PQ
arti dicantumkan kepada prisma yang tadi tu. Okey, ada cantuman. Ini yang baru. Ini yang asal. Okey, ini yang asal. Ini yang baru. Dicantum, dia kasih gabung dua-dua tu. Okey, so sekarang dia suruh lukis skala penuh. Lukis skala penuh dongakkan gabungan perbejat itu pada satah mencancang yang selari dengan AB. Okey, daripada Y. Okey, daripada Y maksudnya mata kamu sekarang, kamu berdiri di sinilah, mata kamu di sini. Di Y. Okey, bila mata kamu di Y, kamu bayangkan, kamu tolak tu pepejal, pergi rapat, pergi ke dinding. Okey, macam mana bentuk yang akan terhasil? Yang pertama yang inilah bentuk dia. Di bahagian belakang dia. Dia boleh lukis ini terlebih dahulu. Okey, ambil pembaris, ukur. Okey, ukur pun kena ukurlah berapa cm. Okey, disebabkan ni tapak ni berapa cm. Sini 7 cm, maksudnya sini pun kena 7 lah. Okey, ukur 7 cm. Guna pembaris 7 cm. Tinggi pun sama. Okey, 7 cm. Lepas tu kita ada sini 3. Okey, 3 cm. Okey, di sini 4 cm. Okey. Di sini kita ada 2 cm. Okey, 2 cm. 2 cm. Okey, lepas tu yang ini nak kasih gabung. Okey. Okey, jadi itu yang pertama. Okey, itu yang kamu nampak yang pertama. Okey, lepas tu pula dia bergabung pula dengan yang di bahagian belakang sini. Macam ni. Okey. Okey, di situ. Lepas tu atas ni dia lebih tinggi daripada di bahagian depan. Okey. Lebih tinggi daripada di bahagian depan. Macam mana cikgu nampak? Sebab di sini dia tulis 9. Tinggi yang di sini adalah 7. Sebab dia sama tinggi dengan 8 pula tu. Ini adalah 8 cm. Okey. Lepas tu kita tengok pula. Okey. So sekarang sini 8, sini 9. Maksudnya ada beza. Yang di bahagian belakang dia ni lebih tinggi. Okey. Lepas tu kamu kasih gabunglah bentuknya macam ni. Okey. Tambah ini 2 cm sahaja. Okey, 2 cm. Lepas tu gabung. Okey, yang ini still 8 cm lah. Okey, 8 cm, tapi yang di bahagian belakang ni dia ada tinggi 9. Maksudnya kasih tinggi dia lagi 1 cm. 1 cm. Okey, dia tinggi sampai sini saja. Okey, 1 cm buat garisan. Okey, lepas tu kena kasih label semualah. Okey, kasih label semua. Yang ini 6 cm. Sini dia tulis 6 cm. Okey, so sekarang kita nak kasih label ikut huruf dia. Okey, huruf yang kita ada sekarang dari A tadi dia bergabung dengan D. A dengan D. Okay, A dengan D tulisannya lah. A, D. Lepas tu kita ada B, C. Sini B dengan C. Yang tepi sikit ni kita ada PQ. Okay. Tengah-tengah ni H dengan U. H, U. Atas W, V. Okay, di pucuk sini kita ada F, E. Okay, G dengan H. Okay, so H ada pasangan dia dengan G. Bucu sini kita ada
J dengan M. J, M. Bocor sini KL. Okey. Sudah label semua. Okey, ada satu lagi. Okey, ada satu lagi. Iaitu tempat persambungan. Okey, cuba padam supaya kita nampak. Okey, ada tempat persambungan di antara dua pepeja tersebut ni di sini, H dengan K. Okey, H dengan K tu ada H dengan T. T ni di sini, H dengan T. Jadi tempat persambungan tersebut kita kena lukis garis putus-putus sebab kita tidak nampak. Kalau kamu berada di depan sini, mata kamu tidak nampak pun tempat persambungan dia, tapi dia ada tempat persambungan. Jadi tempat persambungan ni kita kena lukis tapi dengan guna garis putus-putus menunjukkan dia ada, cuma kita yang tidak nampak. Jadi guna garis putus-putus. Okey, G dengan T. Sini T. Okey, jadi itulah semuanya dan dapat 5 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 15. Alia merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit dua jenis baju. Okey, baju Melayu P dengan baju Melayu Y. Okey. Baju Melayu Q dengan baju Melayu Y. P helai baju Melayu Q. Okey, so ni P helai, tidak tahu berapa helai, dia cakap P sahaja. Manakala Q, okey, untuk Y. Ini untuk Q. Kita pun tidak tahu berapalah dia jahit. Okey. Okey. Sekarang dia bagi maklumat yang dibagi adalah, okey, dia cakap jumlah baju Melayu yang jahit selebih-lebihnya 50 helai. Kalau selebih-lebihnya maksudnya tidak boleh lebih lah. Okey, tidak boleh lebih. Okey, jadi tidak boleh lebih, dia punya tanda mesti kurang atau sama dengan 50. Dia tidak boleh lebih, dia cakap. Okey, yang kedua pula, bilangan maksimum baju Melayu X ialah 25. Maksimum pun sama juga, maksudnya tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih, dia mesti lebih kurang atau sama dengan 25 juga. Last sekali, bilangan minimum baju Melayu Y ialah 20. Minimum tu maksudnya paling sedikit 20. Lebih tidak apa. Jadi lebih besar lah, dia mesti lebih besar atau sama dengan 20. Jadi bila perkataan maksimum, minimum, okey, selebih-lebihnya, kamu kena faham apakah dia punya tanda. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang diberi, dia cakap berdasarkan maklumat yang diberi, dia suruh tulis 3 kotak samaan. Okey, jadi mesti berdasarkan berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, selebih-lebihnya baju Melayu yang dijahit, baju Melayu maksudnya tambah dua-dua lah. Baju Melayu Y tambah dengan baju Melayu X, dia mesti tidak kurang. Okey, dia mesti kurang atau sama dengan 50. Okey, yang ini pula baju Melayu X, dia cakap. So kena tulis X sajalah. Okey, X. Baju Melayu Y, so tulis Y. So kita ada 3 persamaan. 1, 2, 3 persamaan yang sudah kita tulis. Okey, B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, dia suruh tulis, lukis. Okey, lukis dan lorekkan rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan yang dibina. Okey, ini adalah graf yang diberi. Okey, kita nak bentuk persamaan terlebih dahulu. Okey, untuk persamaan yang pertama ni, yang ini. Okey, kita nak plot graf dia. Caranya adalah dengan kamu kasih buat dalam jadual nilai X, nilai Y.
Okey, pertama sekali kamu gantikan X tu dengan kosong. Okey, gantikan X dengan kosong. Maksudnya persamaan kita sekarang adalah Y tambah X lebih kecil atau sama dengan 50. Okey, kamu tukarkan ini kepada sama dengan. Tak payah tengok bentuk sama dengan 50 sejak saya tukar. Jadi sekarang gantikan X ni dengan kosong. X ni gantikan dengan kosong. So kamu akan dapat Y tambah kosong sama dengan 50. So Y adalah 50. So dapat 50 lah kat sini. Okey, lepas tu pula kamu kasih ganti lagi Y dia pula gantikan dengan kosong. So pertama persamaan asal tadi tu, dia yang ini. Gantikan Y pula dengan kosong. Okay, Y dia kosong tambah X sama dengan 50. So X sama dengan 50. So ini pun jawapan dapat 50. Jadi kamu boleh plot sudah graf. Okay, jadi untuk plot graf ni, kamu tengok ini titik yang pertama, 0, 50. Okay, X 0, 50. So ini yang pertama, 50, 0. X dia 50, lepas tu 0. Okay. Lepas tu ambil pembaris, kamu kasih garis lah. Okay. Untuk yang kedua, yang ini. Yang ini tidak apa-apa. X sama dengan, kamu kasih tukar jadi X sama dengan 25. Okay, cari X 25. Okay, di sini. Okay, buat garisan. Okay, sorry kamu buat betul-betul lah kalau guna graf. Cikgu punya ni sebab tidak guna pembaris. Okay. So, ini adalah untuk X sama dengan 25. Garisan tadi tu untuk X tambah Y sama dengan 50. Okay, last sekali kita ada Y lebih besar daripada 20. Ataupun gantikan dia dengan sama dengan sahaja. Y 20. Cari mana Y 20. Buat garisan. Okey. Bila kamu sudah dapat 3 garisan, sekarang kita mau lorek. Okey, untuk persamaan, kita tulis dulu sini Y sama dengan 20. Okey, untuk persamaan yang pertama, untuk persamaan pertama ni, dia adalah lebih kecil. Okey, lebih kecil. Okey, yang kita belajar, kalau lebih kecil ni bermaksud kita kena lorek di bahagian bawah kiri atau kiri. So, berdasarkan graf lah. Okey, so garisan dia sekarang yang ini. Kan? Jadi, maksudnya kita kena lorek di bahagian bawah. Ini semua. Okey, melorek semualah bahagian bawah. Bawah graf. Okey, lepas tu tengok pula yang kedua. Yang kedua, Y lebih kecil. Sama juga. Kalau lebih kecil, kena bahagian bawah atau sebelah kiri. Okey, tengok dia punya garisan Y 25. Okey, dia adalah garisan mencancang. Apabila garisan mencancang, okey, kena lorek sebelah kiri. Okey, lorek semua. Okey, semua ni. Okey, last sekali. Okey, last sekali. Lebih besar. Okey, lebih besar. Kalau lebih besar, kita kena lorek yang mana? Dia mesti bahagian atas sebelah kanan. Okey, atas atau sebelah kanan. So, garisannya sekarang adalah garisan yang ini. Okey, so atas. Garisan bahagian atas. Inilah. Okey, bila kamu sudah tengok macam ni, kamu akan nampak hanya ada satu sahaja bahagian yang overlap. Ke semua tiga-tiga tu, ketiga-tiga yang memenuhi. So, di bahagian sini. Okey, inilah dia punya jawapan. Itu pun cikgu akan padam semula dia. Kita lorek dia punya jawapan sahaja. Okey, so yang
ini sahaja. Sebab dia memenuhi ketiga-tiga persamaan. Okey. Okey, B. Dia suruh tentukan daripada graf, tentukan bilangan baju Melayu Y yang mungkin dijahit jika bilangan baju Melayu X ialah 25. Okey, so sekarang ambil kamu punya pembaris, pensel, cari X 25. 15. Okey, cari di mana 15? Di sini kan, X 15. Okey, kamu kasih buat garisan terkena pada graf. Okey, lepas terkena pada graf, kamu tengok berapa nilai dia di sini. Okey, so bila kamu tengok, kamu akan dapat jawapan lah. Okey, nilai Y sama dengan 35. Okey, dia mesti berdasarkan graf kamu lah, 35. So itu jawapan untuk nombor 15. Okey, harap boleh faham. Kalau ada apa-apa masalah boleh PM cikgu untuk tanya. Thank you.